Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Measuring Handwriting Performance. Itu untuk mengukur performance penulisan lagi. Mostly yang kita fokuskan adalah kepada kanak-kanak lah. Alright, so nanti saya akan terangkan dengan lebih detail apakah dia punya, apakah perkara yang perlu dijadikan kayu ukur untuk menentukan sesuatu potential student ataupun kanak-kanak ni. Okey, baiklah. Ini adalah apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira untuk kita evaluate sesuatu handwriting performance lah. So yang pertama adalah domains of handwriting, iaitu yang mana domains kepelbagaian domains of handwriting ni membuatkan seseorang terapis tu dia boleh menilai ataupun menentukan yang manakah task ataupun kerja yang membuatkan kanak-kanak tu ada kesusahan ataupun difficulty membuat sesuatu task tu lah. Kan? Dan juga dia sebagai satu persediaan untuk kita plan apa yang kita sepatutnya buat. Okay, bila budak-budak ni dia ada satu difficulty task yang dekat certain part. Okay, so how untuk kita buat perkara tersebut. So ini akan diterangkan lah untuk next. Okay, yang kedua adalah legibility components. Okay, macam dekat sini legibility ni maksud dia adalah sesuatu perkara yang mana yang contohlah dalam penulisan ni dia mestilah mudah dan jelas dibaca. Okay, yang ketiga adalah writing speed. Writing speed ni adalah kelajuan menulis. Okay, so sejauh mana kanak-kanak tu menulis dalam yang boleh dikaitkan dengan per minit. Okay, so berapa banyak patah perkataan yang boleh ditulis. Okay, dan yang keempat adalah ergonomic factor. Faktor-faktor ergonomik. Okay, so nanti ni akan diterangkan lah pada next slide. Alright. Okay, so kita pergi kepada domains of handwriting. Ini adalah part yang pertama. Okay, apa perkara yang di-evaluatekan? Apakah perkara yang perlu dilihat dan diambil kira? Okay, so yang pertama di bawah domains of handwriting ni adalah menulis huruf, di mana huruf besar dan huruf kecil bersama dengan numbers. Dan ini ini kita nak tengok sama ada that child dia boleh remember tak engram of that alphabets or numbers. Okay, so ini adalah satu perkara yang terapis perlu tengok. Okay, so daripada sini yang kita boleh tahu apakah intervention plan yang kita boleh lakukan untuk menyelesaikan perkara ni. Okay, so yang kedua adalah so yang kedua adalah copying from similar scripts, manuscript to manuscript or cursive to cursive. Okay, so ini adalah kebolehan dalam meniru meniru hampir sama yang berdasarkan skrip yang disediakan. Manuskrip ni bermaksud satu buku ataupun sesuatu dokumen atau apa-apa sahaja yang perlu ditiru, yang mana dia adalah menggunakan penulisan tangan dan bukannya di typing. Okay, so macam cursive to cursive pula, macam mana that child dia boleh tiru penulisan yang lebih berseni. So ini akan, kalau more detail, kalau nak tengok macam mana penulisan cursive ni adalah dia macam tulisan yang bersambung-sambung. So macam mana dia nak memahami untuk copy that bentuk penulisan yang macam tu. Alright. Okay, so yang ketiga adalah near point copying. Near point copying ni macam mana pula mereka meniru sesuatu penulisan yang berhampiran dalam bentuk melintang. Contohlah macam ni, kalau that kids diorang menulis dalam satu page yang sama, page sebelah, so how diorang copy, that one kita panggil near point copying. So dia adalah dia punya peniruan penulisan tu adalah lebih dekat. Kalau far point copying pula, yang ini dia di sebaliknya lah. Contoh, okay, macam
kita tengok dekat whiteboard. Okey, contoh that child dia nampak perkataan penulisan tu dekat whiteboard dan dia boleh transfer that words dekat dalam buku dia. So terlampau point copying, dia adalah jarak yang lebih jauh sedikit lah. Okey, so yang kelima, okay, so macam writing dictated words, names, addresses and telephone bermaksud mereka menulis berdasarkan apa yang orang cakap dan juga apa yang orang baca lah. So dekat sini contohlah dia dengar macam nama, nama Syuhada. So dia boleh write down. So that one pun adalah satu kebolehan juga. Tapi dekat sini dia spesifikkan lah nama, address, nombor telefon. So ini adalah untuk kita evaluate yang more detail lah. So dan yang kelima adalah composition maksudnya mengarang. Composition contohnya macam mereka menulis sajak, pantun, yang ayat yang kita perlu compose dengan sentence yang agak panjang yang ada paragraf. So ini adalah perkara-perkara yang akan diambil kira. Alright, so legibility ataupun kebolehupayaan untuk kita membaca dengan jelas dan mudah. So dekat sini ada 4 iaitu yang mana kita akan ambil kira dari segi pembentukan sesuatu huruf. Yang kedua alignment, spacing, size and slant. Yang ini dia agak dia macam kita tengok dekat dalam laptop lah. Macam kita tahu ada alignment, ada spacing, sesuai ke tidak. So benda-benda tu dia ambil kira lah. Jadi dekat sini saya akan terangkan sedikit je lah. Secara sesimpel mungkin sebab ini adalah part benda yang dia akan efek kepada kejelasan dan kebolehupayaan untuk membaca sesuatu sentence, sesuatu handwriting tu. So dekat bawah letter formation ni, ini adalah antara 5 perkara yang memberi kesan kepada kebolehupayaan dan kejelasan dalam pembacaan. So yang pertama adalah improper letter forms. Yang kedua poor in and leading out of letters, inadequate rounding of letters, incomplete closures of letter, incorrect letter ascendant and descendant. So ini dia lebih kepada technically macam mana sesuatu huruf itu ditulis. Nak membentuk supaya dia menjadi huruf yang sepatutnya. Ini kalau kita nak terangkan satu-satu dia agak teknikal sikit kan. So jadinya ni secara umum dan jelas je lah kita boleh tengok dekat sini. So macam secara mudah kita nak faham. Kalau dia tulis huruf A betul tak? A dia tu betul-betul tegak A ke? Macam sengit sikit ke? Ataupun tak jelas ke pembentukan A dia tu? Dan juga sama juga macam huruf dan nombor-nombor lah. Alright, so kalau macam alignment ni pula, macam kita tahu kan kalau kita menulis, so kita akan tulis mengikut guideline. Kita akan ada satu guideline yang kita perlu menulis dengan lurus. Kita nak letakkan perkataan tu mengikut alignment yang sepatutnya, tempat yang sepatutnya. Ini secara ringkas dia lah. Right, kalau letters and spacing, dia bermaksud adalah macam mana kita nak meletakkan sesuatu perkataan atau huruf tu, adakah jarak dia terlampau dekat atau jauh. Spacing ni penting lah. Kalau terlampau dekat sangat kita tak nak baca, terlampau jauh kita tak boleh nak relate dengan perkataan atau huruf tu. So ini kita akan tengok bila kita ada handwriting yang dekat atas kertas yang kita perlu menulis, so kita akan tengok secara skop yang lebih orang kata dari segi pandangan mata tu macam ni spacing dia. So kalau inilah dia akan efek kepada legibility tu sendiri. So kalau macam size and slant, ni pun memberi kesan lah. So kalau macam size ni sama ada dia punya letters yang dia huruf yang ditulis tu adalah huruf terlampau kecil saja atau terlampau besar. Dan juga macam slant adalah angle of the text. So macam mana dia letak that words ataupun teks tu pun memainkan peranan. So ini adalah dia saling melengkapi lah, saling memberi kesan lah. So ini pun adalah dimasuk di bawah legibility.
Okay, so macam mana kita nak tahu percentage sesuatu huruf tu boleh dibaca dengan jelas ataupun tidak. So yang ni diorang dah buat kajian dan juga dia ada equation dia sendiri, ada formula dia sendiri. So terapis dia akan tahu berapakah jumlah huruf ataupun perkataan yang boleh dibaca yang akan dibahagikan dengan jumlah words yang ditulis. Contoh, okay, jumlah words yang ditulis adalah words dia dalam 20. So dalam 20 tu berapa banyak perkataan yang boleh dibaca. So bila dibagikan dan darab dengan percentage 100%, so dekat situ kita akan tahu berapa persen yang boleh dibaca. So biasanya dekat sini macam mostly dalam difficult to read handwriting measure antara 60% kepada 90%. So most likely adalah should be tulisan itu perlu boleh dibaca lebih daripada 90%. Kalau bawah 90%, dia adalah kategori yang agak susah dibaca lah. Alright, so ini antara formula dia yang kita boleh gunakan. Okay, so macam kita tahu writing speed ataupun kelajuan dalam menulis ni adalah sangat-sangat penting, yang mana dia boleh, sebab dia boleh memberi kesan kepada student tu sendiri ataupun child tu sendiri. Sebab apa? Nanti dia akan buat assignment, dia akan mengambil nota dan dia juga akan menulis idea. So bila benda-benda ni terjadi, dia akan memberi kesan lah kepada that kids tu sendiri bila dia dalam proses learning. So macam kat sini pula ergonomic factor. Ergonomic factor ni banyak, dia besar. Okay, macam kita nak cerita macam mana cara budak tu duduk semasa menulis. Okay, dekat mana dia letakkan tangan dia, posture dia. So macam mana juga dia, time dia tengah menulis ataupun writing tu macam mana dia meletakkan dia punya lengan. Okay, dan bagaimana pula ability, shoulder dia semasa menulis. Benda-benda tu semua memberi kesan. Even tempat duduk sendiri pun adalah antara ergonomic factor yang boleh memberi kesan juga pada handwriting. So benda ni agak meluas. So bila kita nak tahu tentang semua perkara ni, kita kena observe more details dalam sesuatu perkara ni, and that's why kita kena ada ilmu untuk perkara ni. Memudahkan untuk kita observe lah sebenarnya. So untuk kita membantu macam mana that child punya handwriting performance menjadi lebih baik. So sekadar itu saja presentation saya. So that's all for today. Thank you.